اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu di dalam program Santai Sirah di mana kita membicarakan tentang perjalanan hidup kekasih Allah, Habibullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dalam tempoh 30 minit ini kita akan membicarakan menggunakan kitab sirah Ar-Rahiqul Makhtum, dan kita telah tiba ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dipulangkan oleh ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu taala anha. Ahlan-ahlan kepada semua yang berada di ruangan Facebook maupun TikTok. Ada Rosna Ismail, Fatimah Samsuddin, Ayu Hafiz, Haifa Najwa, kemudian Syamimah, Sya'ari Saleh, Fatimah Az-Zahra, Fida Azmi, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Maka Nabi SAW telah kita kongsikan pada pertemuan sebelum ini. 2 hari kebelakangan ini kita tak dapat nak buat sebarang perkongsian kerana ada beberapa program yang habis lewat selepas daripada Isyak. Lalu Allahumma salli ala Muhammad, Nabi SAW telah dibesarkan oleh ibu susuan Nabi untuk tempoh selama lebih kurang 4 tahun. Kita telah kongsikan Nabi SAW mempunyai 2 ibu susuan. Suwaibah Al-Aslamiyah merupakan hamba perempuan kepada pakcik Nabi Abu Lahab. Dan yang kedua, ibu susuan yang lama menjaga Nabi lebih daripada 4 tahun. Beliau adalah Halimah binti Abi Zu'ib As-Sa'diyah radhiyallahu taala anha. Maka kata penulis buku pada muka surat 79, mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka Nabi SAW berada di dalam jagaan Halimah di perkampungan Banu Sa'ad. Kata penulis buku, lebih kurang 4 ataupun 5 tahun. Ada yang mengatakan sampai usia Nabi 5, ada yang mengatakan sampai usia Nabi 4 tahun. Semenjak daripada kelahiran Nabi SAW. Maka apakah sebab, kan kita dah tahu ibu susuan Nabi ni sepatutnya dijaga 2 tahun. Namun dia minta izin untuk tambah, dia tak nak berpisah dengan Rasulullah SAW kerana keberkatan yang baginda bawa dalam kehidupannya. Namun apakah peristiwa yang menyebabkan dia pulangkan Nabi SAW kepada ibu Nabi SAW? Lalu sahabat-sahabat sambil dengar ini, maka kita perbanyakkanlah selawat kepada baginda Nabi SAW. Maka kata penulis buku, maka berlakulah peristiwa pembelahan dada Nabi SAW. Maka dada Nabi SAW telah dibelah, dan peristiwa tersebut menjadi kerisauan buat Halimah untuk dia jaga Nabi SAW lebih lama. Dia takut apa-apa berlaku kepada Nabi SAW. Maka pada usia Nabi 4 tahun, ada riwayat mengatakan 5 tahun, telah berlaku pembelahan dada Nabi SAW. Para ulama telah berbeza pendapat. Berapa kalikah dada Nabi SAW telah dibelah? Maka kebanyakan menyebut sebanyak 2 kali. Pada usia 4 ataupun 5 tahun, dan ketika perjalanan Isra' dan Mi'raj Nabi SAW adalah kali yang kedua. Dan ada yang mengatakan 3 kali. Maka kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, maka hadis riwayat Imam Muslim
daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah didatangi oleh Jibril ketika baginda masih kanak-kanak dan sedang bermain dengan kanak-kanak yang lain. Nabi SAW sedang bermain dengan rakan sebaya Nabi SAW di perkampungan Banu Sa'ad, tempat Nabi SAW dibesarkan bersama dengan ibu susuan Nabi SAW. Maka sedang Nabi bermain, Jibril datang dan ambil Nabi SAW lalu telah membelah dada Nabi SAW, mengeluarkan hati baginda, dan kemudian daripada hati tersebut dikeluarkan sebuku darah, dan Jibril berkata, inilah bahagian syaitan padamu. Maka dibasuh hati Nabi SAW dengan zam-zam di dalam bekas yang diperbuat daripada emas. Kemudian dikembalikan semula hati Nabi SAW dan dijahit dan dikembalikan ke tempat asal, dicantumkan semula, dijahit semula dada Nabi SAW. Maka kanak-kanak yang menyaksikan perkara tersebut berlari-lari mendapatkan ibu susuan Nabi Halimah. Apabila Halimah sampai kepada Nabi SAW, maka dia dapati muka Nabi dalam keadaan pucat dan telah berlalunya orang yang mengambil Nabi SAW itulah Jibril. Maka peristiwa ini yang ada dinukilkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya menunjukkan kepada kita bagaimana pembelahan dada Nabi SAW. Dan sebahagian para ulama menyebut bahawa peristiwa pembelahan dada Nabi SAW yang dilakukan oleh Jibril, maka sebahagian para ulama menyebut daripada sinilah bermulanya kajian oleh manusia yang mana dada manusia ataupun tubuh badan manusia boleh dilakukan pembedahan. Maka sebab itu zaman kita nampak ada pelbagai jenis pembedahan dan bermula daripada Nabi SAW adalah insan pertama yang telah dibelah oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam sebahagian riwayat, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawa beliau dapat melihat kesan belahan pada dada Nabi SAW. Minta Umi sharekan link. Maka Anas bin Malik berkata dia pernah melihat kesan belahan pada Nabi SAW. Maka peristiwa ini yang menyebabkan Halimah tidak lagi berani untuk membesarkan Nabi kerana dirisau berlaku sesuatu perkara yang menjadikan dia perlu bertanggungjawab kepada Nabi SAW. Ahlan-ahlan kepada semua, kita sedang membaca perkongsian sirah daripada kitab Ar-Rahiqul Maktum. Maka kepada sahabat-sahabat yang di TikTok ingin untuk mendapatkannya, maka ada telah dipinkan ataupun telah di-sharekan di beg kuning. Yang di Facebook, maka nanti kita akan sharekan link dia insyaAllah. Muka surat yang ke-80. Maka kembalilah Nabi SAW kepada ibu Nabi Aminah binti Wahab setelah hampir 4 ke 5 tahun berpisah dan dijaga oleh ibu susuan Nabi Halimah As-Sa'diyah. Kata penulis buku, selepas peristiwa itu timbul kebimbangan Halimah ibu susuan Nabi mengenai keselamatan Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Maka beliau pun mengembalikan Nabi kepada ibunya. Maka tinggallah Rasulullah bersama dengan ibunya sehingga umur Rasulullah SAW mencecah 6 tahun. Maka bererti Nabi tinggal dengan Halimah lebih lama daripada baginda Nabi sempat dengan ibu Nabi SAW. Nabi sempat dengan ibu Nabi antara lebih kurang 1 ke 2 tahun. Sebab ada riwayat mengatakan Halimah jaga usia Nabi sampai 5 tahun. Bererti Nabi sempat tinggal dengan ibu Nabi hanya setahun. Ada menyebut Halimah jaga Nabi sampai usia 4 tahun. Bererti Nabi hanya sempat tinggal dengan ibu Nabi SAW selama 2 tahun. Maka inilah perjalanan Nabi SAW. Baru sempat mengenal kasih seorang ibu, sayang seorang ibu. Maka kata penulis buku, terkenangkan kepada suaminya, ayah kepada baginda Nabi, Abdullah yang telah meninggal dunia. Maka Aminah bercadang untuk menziarahi kubur suaminya yang dikebumikan di Yathrib. Kita tahu Nabi SAW tak pernah melihat kepada ayah baginda, dan ayah baginda meninggal dunia ketika baginda Nabi masih di dalam kandungan. Maka kata penulis buku,
Maka Aminah teringin untuk menziarahi pusara suami dia. Maka Aminah telah membawa anaknya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bersama dengan hamba perempuan mereka yang dikenali sebagai Ummu Aiman, ataupun namanya adalah Barakah. Dan rombongan ini juga diketuai oleh atuk Nabi Abdul Muttalib. Maka mereka telah tinggal di Madinah selama sebulan. Sebulan Nabi Abdul Muttalib, atuk Nabi, Ummu Aiman, hamba perempuan ayah Nabi, beserta dengan ibu Nabi Aminah, mereka telah tinggal sebulan di Madinah. Sebab Madinah juga merupakan asal usul Abdul Muttalib, seperti yang kita dah baca. Kalau Abdul Muttalib memang berasal daripada Madinah, maka lama mereka menetap dan tinggal di Madinah. Kata penulis buku, dalam perjalanan pulang, Aminah ibu Nabi SAW jatuh sakit. Kita lihat berat ujian Nabi SAW. Tiada ayah. Dan di sini ibu Nabi SAW mengucapkan salam perpisahan kepada Nabi SAW. Maka dalam perjalanan pulang daripada Madinah nak kembali ke Mekah, maka ibu Nabi SAW jatuh sakit. Dan beliau tidak sempat bertahan sehingga tiba di Mekah. Kata penulis buku, keadaan Aminah adalah tenat sejak awal perjalanan tersebut. Akhirnya Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah, telah meninggal dunia di tempat yang bernama Abwa yang terletak antara Madinah dan Mekah. Maka pada usia seawal 6 tahun, Nabi SAW menjadi seorang yang tidak lagi dapat merasai kasihnya seorang ayah dan ibu. Maka Nabi SAW menjadi seorang anak yatim piatu. Maka inilah keadaan Nabi SAW pada usia yang baru 6 tahun. Sebab itu Nabi SAW menekankan pentingnya seseorang itu menjaga anak yatim. Pentingnya untuk tidak mengambil kesempatan kepada anak yatim. Dan Nabi SAW mengingatkan, orang yang benar-benar menjaga anak yatim, maka kelak dia bersama dengan Nabi SAW begitu dekat dan rapat. Maka sabda Nabi SAW, pada hari kiamat, aku dan penjaga anak yatim, ana wakafilul yatim, kahataini yaumal qiyamah, dekatnya seperti mana dekatnya jari tengah yang bersebelahan dengan jari syahadah, jari telunjuk. Maka inilah keadaan Nabi SAW. Seawal usia 6 tahun, telah kehilangan ibu yang baru Nabi sempat bersama lebih kurang 1 ke 2 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kata penulis buku, apabila Nabi SAW tidak ada lagi ibu, tidak ada lagi ayah, maka Nabi SAW, ahlan, terima kasih TSMFK, sempat jumpa di Gelamari tadi, terima kasih banyak-banyak kerana bersama, Masya Allah. Maka bila Nabi SAW tidak ada lagi ayah, tidak ada lagi ibu, maka yang mengambil tanggungjawab membesarkan seorang anak yatim piatu yang baru berusia 6 tahun, maka atuk Nabi Abdul Muttalib telah mengambil tanggungjawab untuk membesarkan Nabi SAW. Kata penulis buku, perasaan sayu Abdul Muttalib terhadap cucu beliau yang yatim dan ditimpa bencana kehilangan ibu menimbulkan kesayuan yang tidak pernah dirasai terhadap anak-anak yang lain. Sebab itu Abdul Muttalib, dia sangat sayang Nabi lebih daripada yang lain. Abdul Muttalib, dia sangat sayang Nabi SAW lebih daripada cucu yang lain, bahkan lebih daripada anaknya sendiri. Kata penulis buku, Abdul Muttalib tidak pernah membiarkan Rasulullah bersendirian dalam menghadapi sebarang tanggungjawab. Bahkan Abdul Muttalib mengutamakan Nabi SAW berbanding anak-anak dan cucunya yang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nampak pun, kadang-kala zaman kita, atuk nenek lebih sayangkan cucunya berbanding daripada anaknya. Dan kadang-kala ada atuk dan nenek mempunyai cucu yang favourite berbanding daripada cucu yang lain. Hati kita memang tidak boleh kawal. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi Ibrahim dan juga meminta agar zuriat beliau dikasihi dan dicintai oleh sebahagian besar daripada manusia. Berkata Ibnu Hisham, nak menunjukkan Abdul Muttalib begitu mencintai Nabi,
Maka berkata Ibnu Hisham, Abdul Muttalib mempunyai sehelai tempat duduk yang beliau letakkan di bawah teduhan Kaabah. Anak-anaknya akan duduk di sekeliling hamparan tersebut menanti beliau untuk keluar dan duduk di situ. Tak ada seorang pun anak-anak Abdul Muttalib yang berani duduk di atas hamparan Abdul Muttalib kerana menghormati Abdul Muttalib. Pada suatu hari, datanglah cucunya Muhammad bin Abdullah yang ketika itu masih kanak-kanak. Maka Nabi SAW terus duduk di atas hamparan Abdul Muttalib. Melihatkan sikap Nabi yang duduk di tempat duduk Abdul Muttalib, maka pakcik-pakcik Nabi, anak-anak kepada Abdul Muttalib, cuba menghalang, cuba mencegah Nabi SAW. Tapi Abdul Muttalib tak izinkan. Abdul Muttalib berkata, biarkanlah anakku ini, demi Allah, dia akan menjadi seorang yang hebat. Nah, jauhnya firasat Abdul Muttalib. Dia kata, biarkan Muhammad, cucuku ini, anakku ini, akan menjadi seorang yang hebat. Maka benarlah sangkaannya, Nabi SAW menjadi Rasul yang terakhir, sebaik-baik manusia, bahkan sebaik-baik makhluk. Kata penulis buku, kemudian Abdul Muttalib akan bawa Nabi SAW untuk duduk di atas hamparannya sambil membelai belakang Nabi SAW, dan dia tak buat ini kepada cucu yang lain, bahkan tidak kepada anaknya sendiri. Kata penulis buku, Nabi SAW baru nak kenal kasih sayang seorang atuk. Nabi tak sempat lama dengan ibu. Nabi SAW tak pernah merasai kasih sayangnya seorang bapa. Maka kata penulis buku, pada usia Nabi SAW baru 8 tahun, 2 bulan, 10 hari, maka atuk Nabi Abdul Muttalib pula meninggal dunia di Mekah. Maka sebelum Abdul Muttalib meninggal dunia, Abdul Muttalib pesan kepada anaknya yang bernama Abu Talib untuk dia menjaga Nabi SAW. Maka berpisahlah Nabi SAW dengan atuk baginda, yang baginda baru mula mengenal kasih sayang seorang atuk. Dan inilah kita nampak Nabi SAW diambil seorang demi seorang yang dekat dengan Nabi SAW. Tak sempat merasai kasih sayang ayah. Ibu pun tak sempat lama. Atuk pun tak lama. Maka Nabi SAW membesar dalam sebenarnya dugaan dan cubaan yang sangat berat. Allahumma salli ala habibina Muhammad. Terima kasih banyak-banyak kepada yang beri gift. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Lalu kepada sahabat-sahabat yang baru join, kalaulah rasa bermanfaat, bantu share, kongsi dan sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai beroleh manfaat. Maka Nabi SAW mula dijaga oleh Abu Talib. Kita dah baca, Abdul Muttalib mempunyai banyak anak. 10 lelaki dan 6 perempuan. Tetapi beliau nampak tidak ada yang boleh memberi kasih sayang lebih kepada Nabi SAW lebih daripada Abu Talib. Sebab itu Abu Talib dijaga Nabi SAW sampai hujung usia dia. Daripada Nabi kecil, sampailah Nabi memberi dakwah menjadi Rasul, dia menjaga Nabi SAW dengan sepenuh jiwa raganya. Sebab itu Nabi SAW sangat bersedih di atas pemergiannya. Bahkan Nabi SAW cuba nak membalas kebaikan pakciknya. Sebab itu dalam kitab sirah yang lain, kitab Syiar A'lamin Nubala Imam Zahabi, maka Nabi SAW telah minta izin kepada Abu Talib untuk Abu Talib bagi seorang anak dia supaya Nabi boleh jaga untuk membalas jasa Abdul Muttalib yang telah membesarkan Nabi SAW dengan sepenuh-penuh kasih sayang. Kata penulis buku rahimahullah, muka surat 81, Abu Talib telah menjalankan peranannya ke atas anak saudaranya dengan sangat sempurna. Maka Abu Talib telah mengasuh Nabi seperti anaknya sendiri. Bahkan bukan senang nak jumpa, Abu Talib mengutamakan Nabi lebih daripada anaknya sendiri. Masya Allah. Syurga untuk orang yang mengutamakan anak yatim lebih daripada anak sendiri. Masya Allah. Dan ianya bukan mudah. Bukan mudah. Nak menjaga bukan anak kita. Ianya bukanlah perkara yang mudah.
Maka Abu Talib mengutamakan Nabi SAW bahkan lebih daripada anak sendiri. Inilah Allah datangkan orang-orang yang hebat untuk mendidik Rasulullah SAW walaupun tanpa ibu, bapa, atuk yang tercinta. Kata penulis buku, maka Nabi SAW tinggal bersama-sama Abu Talib. Maksudnya bukan tinggal serumah. Maksudnya Abu Talib menjaga Nabi. Ada peranan yang besar dalam kehidupan Nabi. Kata penulis buku, lebih daripada 40 tahun. Sehingga melebihi usia Nabi 40 tahun. Sebab sampai Nabi SAW menjadi Rasul, dia mempertahankan Nabi SAW sehinggalah apabila usia Nabi 50 tahun. Maka Abu Talib meninggal dunia yang pada tahun yang dikenali sebagai tahun kesedihan. Kata penulis buku, Abu Talib selalu melindungi Nabi SAW. Beliau sanggup berkawan dengan orang yang baik kepada Nabi. Beliau sanggup bermusuh demi baginda Nabi SAW. Hal ini nanti kita akan bincang, kata penulis buku, pada tajuk-tajuk yang lain. Kemudian penulis buku bawakan peristiwa-peristiwa meminta hujan melalui Nabi SAW. Yang ini kita tidak baca. Kita terus pergi pada muka surat 82 berkenaan tentang seawal usia Nabi SAW 12 tahun. Nabi telah memulakan perantauan yang jauh, meninggalkan Mekah menuju ke Syam untuk menemani Abu Talib berniaga. 12 tahun. 12 tahun. Saya tinggalkan Malaysia untuk belajar di Afrika Selatan 13 tahun. Nabi SAW 12 tahun dah menemani Abu Talib melalui perjalanan yang jauh. Syam bukan dekat dengan dengan Mekah, jauh. Lebih kurang 30 ke 40 hari perjalanan. Jauh perjalanan daripada Mekah ke Syam. Kata penulis buku dengan tajuk pendeta ataupun rahib yang bernama Bahira. Apabila usia Nabi SAW mencapai 12 tahun, maka Abu Talib membawa baginda Nabi berniaga ke Syam. Dan mereka berniaga ke Syam. Usia 12 tahun Nabi SAW dah berniaga. Anak-anak kita 12 tahun masih lagi sangat-sangat manja. Kadang-kadang bukan 12 tahun, 22 tahun. Masih lagi terlalu manja. Tak boleh berpisah, tak boleh apa. Nabi SAW 12 tahun dah berdikari menemani pakcik Nabi SAW merantau jauh menuju ke Syam. Namun pada trip yang pertama ini, baginda Nabi SAW tak berjaya meneruskan perjalanan ke Syam. Apakah yang berlaku? Kata penulis buku, apabila rombongan perniagaan Quraisy sampai ke Basrah, kita dah sebut sebelum ini, orang Quraisy mereka memang berniaga ke dua tempat. Mereka berniaga ke Syam dan mereka berniaga ke Yaman. Syam terletak di utara, Yaman terletak di selatan. Dan mereka akan berniaga selalunya membawa keuntungan yang berlipat kali ganda. Dan mereka ini diberikan keamanan yang mana perompak-perompak selalunya tidak mengganggu. Dan mereka, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka tak mengganggu dan mereka tak berani merompak Quraisy. Sebab itu disebutkan sebagai satu keamanan yang sangat-sangat luar biasa. Lalu orang Quraisy ni berniaga untung. Tak ada siapa rompak, tak ada siapa ganggu. Maka mereka, dan orang yang mula-mula membuat perjalanan perniagaan ini, kita dah baca pada awal buku, adalah Hashim, moyang Nabi SAW. Kata penulis buku, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Basrah ini terletak di mana? Ianya terletak di dalam kawasan Syam dan merupakan ibu negeri kepada tempat yang bernama Hauran. Maka bila tiba di Basrah, maka dalam tempat tersebut ada seorang pendeta, ada seorang rahib yang bernama Jarjis, namun nama gelimanya adalah Bahira. Nama gelimanya adalah Bahira. Jarjis nama dia. Maka kisah Jarjis dan Bahira ini mengingatkan kepada kita tentang ayat Al-Quran. Yang mana dalam Al-Quran pada dua tempat. Pada dalam suratul Baqarah pada awal juz yang kedua. Dan juga pada suratul An'am pada juz yang ketujuh. Allah berfirman tentang ulama-ulama Yahudi dan Nasrani. Para ahli kitab maksudnya mereka yang mempunyai ilmu tentang Taurat dan Injil. Allah berfirman tentang mereka, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu
kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang Allah berikan kepada mereka ilmu Taurat dan Injil. Mereka ini dahsyat ilmu mereka dan begitu lengkap tanda-tanda Rasulullah yang Allah beri kepada mereka. Mereka ini kenal Nabi SAW sebagaimana mereka kenal anak sendiri. Mereka kenal Nabi SAW sebagaimana mereka kenal anak sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada seorang ulama Yahudi yang masuk Islam, Abdullah bin Salam. Kata Umar bin Khattab, apakah maksud Al-Quran sebut yang mana kamu boleh kenal Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kenal anak sendiri? Adakah di antara kita yang tak kenal anak sendiri? Setiap daripada kita kenal anak sendiri. Daripada jauh kita dah boleh kenal. Maka berkata Abdullah bin Salam, kalaulah ada 10 orang dan salah satu daripada mereka adalah Muhammad dan kami tak pernah jumpa dengan Muhammad, maka kami boleh membezakan Muhammad daripada yang lain. Itu kenalnya mereka. Kita pun tak kenal Nabi SAW seperti itu. Walaupun terlalu banyak kitab hadis yang menceritakan tentang Nabi SAW. Antara kitab hadis yang terkenal yang menceritakan tentang Nabi adalah Asy-Syama'ilul Muhammadiyah Imam Tirmizi. Dia menceritakan dengan detail dalam lebih kurang 56 tajuk berkenaan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tak kenal Nabi begitu. Maka ulama-ulama Yahudi dan Nasrani mereka sangat-sangat kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Al-Quran sebut sebagaimana anak sendiri. Cuma ada di antara mereka, bahkan kebanyakan daripada mereka tidak beriman, yang menjadi penyebab kepada yang bawah pun turut tidak beriman kepada Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Lau amana bi 'asharatum minal yahud." Kalaulah pada zaman Nabi ada 10 ulama Yahudi masuk Islam, la amana biyal yahud. Nescaya kebanyakan orang Yahudi akan masuk Islam. Namun apabila para ulama Yahudi, para ilmuwan Yahudi, mereka bukan sekadar tak beriman, mendusta, tetapi mereka menghilangkan segala tanda-tanda tentang Nabi yang ada dalam kitab mereka, menjadikan kebanyakan daripada mereka tidak beriman kepada Nabi SAW. Maka kata penulis buku, maka ketika mana Nabi SAW sampai, Bahira keluar menyambut rombongan tersebut sebagai tetamu yang dimuliakan. Bahira ni dia terus dapat kenal sifat Nabi SAW. Maka sambil memegang tangan Nabi SAW, Bahira berkata, inilah ketua seluruh alam. Pemuda ini diutuskan oleh Allah sebagai rahmat untuk sekalian alam. Maka Abu Talib pun terkejut. Macam mana dia tahu? Nabi baru berusia 12 tahun. 12 tahun. Nabi menjadi Rasul pada usia 40 tahun. 12 tahun mereka dah boleh kenal Nabi SAW. Maka berkatalah, Abu Talib bertanya, bagaimana kamu tahu ini adalah orang yang akan menjadi orang yang hebat kemudian? Maka Bahira berkata, ketika kamu bertolak daripada Aqabah, daripada Mekah, tidak ada sebutir batu maupun pokok, melainkan semuanya tunduk sujud. Dan semua itu tidak akan tunduk melainkan kepada Nabi. Sesungguhnya, aku mengenali dia dengan tanda kenabian yang di bawah tulang belikatnya yang seperti buah apel. Maksudnya, di belakang Nabi SAW terdapat tanda kenabian. Dan tanda kenabian tersebut timbul. Dan dalam riwayat ini disebut umpama apple, saiz tersebut. Dalam riwayat yang lain menyebut umpama telur burung. Maka ada tanda kenabian pada belakang Nabi SAW. Maka bila Bahira cek, maka pada waktu itu memang ada tanda kenabian tersebut pada Nabi SAW. Maka Bahira pun minta Abu Talib, dia kata jangan teruskan perjalanan ke Syam, bahaya. Kalaulah ada orang selain aku yang jumpa, mereka akan cuba untuk membunuh anak saudara kamu ini. Maka sebab itu Bahira minta Abu Talib bawa Nabi pulang dan tidak dibawa ke Syam kerana bimbang. Maka orang lain kalau jumpa kepada Nabi, maka mereka akan bunuh Nabi SAW. Maka Abu Talib pun menghantar Nabi SAW pulang ke Madinah bersama dengan pembantunya. Menghantar pulang ke Mekah bersama dengan pembantu dia. Maka inilah Nabi SAW pada usia yang muda, 12 tahun, dah berdikari dan pergi untuk berniaga.
Kemudian pada usia Nabi SAW 15 tahun, 15 tahun, maka meletuslah satu perang yang pada usia Nabi SAW 15 tahun. Kita tahu kalau dalam peperangan tidak ada orang yang lebih hebat taktikalnya Nabi SAW. Walaupun tujuan Nabi berperang pada awalnya bukanlah untuk membunuh sesiapa. Sebab itu kalaulah kita tengok Nabi berperang, kalaulah musuh nak masuk Islam, maka Nabi akan berdamai dengan mereka. Kalaulah mereka tak nak masuk Islam pun tak apa, sanggup untuk membayar jizyah setahun sekali, bukannya setiap kali. Sebagai tanda mereka tunduk kepada pemerintahan Nabi, pun Nabi SAW tak buat apa-apa kepada mereka. Maka pada usia Nabi SAW 15 tahun telah berlakunya peperangan Fijar. Maka peperangan Fijar ini berlaku di antara Quraisy dan juga sekutu-sekutu mereka bersama dengan Qais bin Ailan. Mereka bertempur. Maka Nabi SAW tidaklah mengangkat senjata. Cuma dalam peperangan ini Nabi SAW berperanan membekalkan anak-anak panah kepada pakcik-pakcik Nabi. Maka itu je tugas Nabi. Maka seawal usia 15 tahun Nabi telah terlibat dalam peperangan, maka Nabi sediakan anak panah dan Nabi berikan kepada pakcik-pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perjanjian Al-Fudul insya-Allah kita akan sambung esok insya-Allah. Kita dah 30 minit bersama. Mudah-mudahan insya-Allah sikit-sikit yang kita baca walaupun secara ringkas dan asas menjadikan kita beroleh sesuatu daripada pengajian sirah. InsyaAllah kita akan sambung berkenaan tentang perjanjian Fudul pada esok jam 10.30 malam. Terima kasih kepada semua yang meluangkan masa untuk bersama. Moga Allah balas dengan sebaik-baik kebaikan dan ganjaran. Jika ada yang ingin untuk membuat pembelian buku sirah, sebab perjalanan masih jauh, masih banyak lagi yang kita nak baca, untuk sebagai rujukan dan sebagainya, yang di TikTok boleh tekan di beg kuning, buku berwarna hijau. Kemudian yang di Facebook boleh tekan link yang berada di ruangan komen untuk mendapatkannya. Jumpa lagi. Terima kasih semua. Jumpa esok malam jam 10.30 malam insya-Allah.